Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung belajar Bahasa Melayu tahun 6. Buku teks muka surat 132, unit 23, Bijak Nenekku. Tema Damainya Bumiku. Tema 8, Damainya Bumiku, unit 23, Pencinta Alam. Tajuk Bijak Nenekku. Aktiviti, murid dapat menghasilkan idea baru berdasarkan bahan sastera. Standard pembelajaran 2.6.1. Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baru. Objektif pembelajaran pula adalah murid-murid dapat menulis idea berdasarkan bahan sastera dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan. Pertama, murid dapat membaca petikan. Kedua, murid dapat menjelaskan kebaikan jika tidak menggunakan plastik dan polistirena. Dan yang ketiga adalah murid dapat menulis idea. Ini adalah gambar bagi pembalut makanan. Pembalut makanan ini yang digunakan adalah daun pisang. Daun pisang mempunyai banyak khasiat dan boleh digunakan sebagai pembalut makanan. Daun pisang, pertama boleh digunakan sebagai pembalut makanan. Yang kedua, daun pisang ini mempunyai aroma. Aroma daun pisang akan menyerap pada makanan dan secara tidak langsung dapat menjadikan makanan itu wangi. Dan yang ketiga, daun pisang dapat merawat luka dan mencantikkan kulit. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 132 iaitu Bijak Nenekku. Jom kita baca sama-sama. Izuni sedang bersimpuh di dangau neneknya nun di hujung sawah padi yang menguning. Pandangan Izuni tertumpu kepada neneknya yang sedang membuka balutan daun pisang berisi beberapa ketul ubi kayu dan sedikit kelapa parut. Nenek guna daun pisang mengapa? Tanya Izuni sambil membetulkan kakinya yang terkena buku buluh yang dijadikan lantai di dangau itu. Izuni, daun pisang bagus untuk dijadikan pembalut makanan. Aroma daun pisang akan menyerap pada makanan. Oleh itu, baunya akan menjadi wangi. Selain itu, mengikut petua orang-orang tua, daun pisang dapat merawat luka dan mencantikkan kulit. Jelas Nenek Izuni sambil tersenyum. Mengapa nenek tidak menggunakan beg plastik dan polistirena untuk mengisi ubi rebus ini? Tanya Izuni. Air muka nenek berubah daripada ceria lalu mencuka. Kedengaran helaan nafas nenek yang panjang. Izuni, plastik dan polistirena musuh nenek kerana bahan itu tidak baik untuk kesihatan. Jawab neneknya. Bijaknya nenek, saya hanya ingin menguji nenek. Saya pernah mencipta syair tentang plastik dan polistirena semasa pertandingan alam sekitar di sekolah. Dengar syair ini, nenek, kata Izuni. Syair ini. Wahai kawanku, dengarlah pesan untuk dirimu sebagai panduan. Plastik dan sampah sukar dilupuskan. Tanpa bahan ini tiada pencemaran. Sikap manusia membuat angkara. Polistirena dibakar api membara. Lapisan ozon semakin sengsara. Plastik dan polistirena
usah diguna. Okey, berikut merupakan syair yang telah dicipta oleh Izuni. Okey, nenek mengatakan, wah, pandainya cucu nenek Izuni. Tolong jelaskan kebaikan jika kita tidak menggunakan plastik dan polistirena. Pinta neneknya. Okey, seterusnya. Cuba kamu perhatikan daripada petikan yang telah dibaca. Jelaskan kebaikan jika kita tidak menggunakan plastik dan polistirena. Okey, biasanya plastik dan polistirena ini digunakan sebagai pembalut makanan atau pembungkus makanan yang kita beli dekat kedai ataupun kedai makan ataupun restoran. Jadi, kita dapat mengelakkan timbunan sampah di tempat pembuangan sampah kerana kedua-dua bahan ini mengambil masa yang lama untuk reput. Selain itu, murid-murid boleh mendapatkan jawapan di dalam petikan dan isi tempat kosong ini. Okey. Kebiasaannya, pembungkus makanan ini sangat banyak dibuang. Jadi, secara tidak langsung, apabila plastik dan polistirena tidak digunakan, ia dapat mengelakkan timbunan sampah di tempat pembuangan sampah. Sampah pun jadi tidak banyak. Dan kedua-dua bahan ini juga mengambil masa yang agak lama untuk reput. Jadi, ia adalah tidak baik untuk alam sekitar. Okay. Justru itu, sayangkan bumi kita. Dan sekian saja untuk hari ini. Selamat menjawab latihan. Semoga perkongsian yang diberikan oleh cikgu pada hari ini memberikan manfaat kepada kamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.